Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Ogos bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Dan berikut tajuk utama malam ini. Nahas udara di Elmina, perakam suara kokpit dihantar ke Amerika Syarikat untuk ekstrak bukti penting. Juga bersalah dera anak hingga mati bekas tentera ke tali gantung. Kotak perakam suara kokpit atau CVR milik pesawat Beechcraft Model 390 Premium One yang terhempas di Elmina Shah Alam Khamis lepas dijangka dihantar ke pengilangnya di Florida, Amerika Syarikat bagi membolehkan data rakaman suara diperolehi. Ia berikutan makmal analisis di Singapura dilaporkan gagal memuat naik rakaman suara 30 minit terakhir dari memory park CVR tersebut. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, kotak CVR berkenaan dijangka akan dihantar ke Florida seawal pagi esok selepas taklimat daripada pihak Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU yang pulang dari Singapura petang tadi. Jadi Ketua Biro akan balik ke Kuala Lumpur petang ini dan beliau akan memberikan penjelasan kepada saya dan tindakan susulan ialah kita mungkin perlu hantar memory card tersebut ke Florida, untuk dianalisa. Dia punya memory card itu sudah dikeluarkan. Memory card itu masih dalam keadaan yang boleh dikatakan baiklah. Tapi cuma kita tak tahu apa masalah, dia tak dapat di-download kembali. Jadi ia terpaksa dihantar balik kepada manufacturer OEM tersebut yang membuat voice recorder tersebut di Florida. Tambahnya, buat masa ini, kesimpulan awal berhubung nahas tersebut masih belum dapat disahkan. Susulan data daripada kotak CVR berkenaan masih belum dapat diambil. Terdahulu, Anthony Loke memaklumkan CVR tersebut dalam keadaan tidak sempurna serta hangus terbakar dan terpaksa dihantar ke Singapura untuk mendapatkan rakaman suara 30 minit terakhir dalam kokpit pesawat tersebut. Dalam pada itu, mengulas mengenai kemampuan Malaysia menganalisis nahas tersebut secara keseluruhan, beliau memaklumkan bahawa kerajaan terpaksa mendapatkan bantuan daripada pihak luar kerana mahu memberi jawapan yang segera kepada keluarga mangsa. Susulan itu, kerajaan sedang berusaha untuk menambah baik kemudahan fasiliti termasuk untuk menganalisis data CVR dan kos berkaitan penambahbaikan itu bukan satu bebanan kepada pihaknya. Anthony Loke ditemui media selepas merasmikan seminar keselamatan penerbangan 2023 di Kuala Lumpur pagi tadi. Nahas pesawat Beechcraft Model 390 Premier One di Elmina pada 17 Ogos lepas telah mengorbankan 10 nyawa. Antaranya 2 juruterbang, 6 penumpang termasuk Exco Kerajaan Pahang serta 2 orang awam yang melalui kawasan tersebut. Seorang bekas tentera dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di Mahkamah Tinggi Seremban atas kesalahan mendera anaknya sehingga mati dalam kejadian di Lukut, Port Dickson lebih 5 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Datin Rohani Ismail menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Abdullah Muhammad 41 tahun di hari akhir pembelaan dan dia didapati bersalah. Dalam penghakimannya itu, beliau menyatakan pihak pendakwaan telah membuktikan keraguan melampaui keraguan munasabah yang mana tertuduh didapati bersalah mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan boleh dijatuhkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 hingga 50 tahun dan dikenakan minima 12 sebatan. Setelah mahkamah mendengar dan menimbang hujahan peguam bela dan pihak pendakwaan, pesalah dijatuhkan hukuman mati di mana diperintahkan digantung di leher sehingga mati pada tarikh dan masa yang akan ditetapkan kelak. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh telah membunuh anak perempuannya Nur Aina Nabihah yang ketika itu berusia 9 tahun pada 31 Januari 2018 lalu. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya di Jalan Vista Jaya 5, Taman Vista Jaya Lukut antara pukul 8.30 malam hingga 11.30 malam. Pihak pendakwaan telah memanggil 19 saksi bagi kes berkenaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sharifah Maliha Said Hussein dan Alauddin Bahrom. Sharifah Maliha dalam hujahannya memohon mahkamah mengenakan hukuman berat
dan hukuman paling munasabah dan wajar adalah hukuman mati. Mangsa merupakan anak kandung tertuduh. Punca kematian adalah disebabkan kecederaan abdomen dan terdapat 32 kecederaan luaran dan pelbagai kecederaan dalaman mangsa, terutama di bahagian kepala, leher dan abdomen. Pemeriksaan juga mendapati terdapat pendarahan yang banyak dalam abdomen yang disebabkan kesan luka hati, pankreas dan ginjal. Dalam kes ini juga tertuduh telah bertindak kejam, memijak serta menendang si mati hingga maut. Seorang penolong pegawai tadbir kanan di sebuah jabatan kerajaan di Terengganu direman selama 6 hari bagi membantu siasatan kes salah guna kuasa membabitkan nilai lebih RM100,000. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Nur Mazrini Mahmud di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu bermula Selasa. Reman itu bagi membolehkan siasatan lanjut mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang dijalankan terhadap suspek. Terdahulu, suspek telah ditahan ketika hadir memberikan keterangan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Terengganu kira-kira jam 11 pagi semalam. Penjawat awam yang berusia 59 tahun itu dipercayai memberikan kira-kira 70 perolehan pembaikian kenderaan dianggarkan bernilai RM130,000 kepada syarikat milik isterinya. Selain itu, suspek turut mengesyorkan kerja membaiki kenderaan jabatan kepada bengkel milik koperasi yang mana suspek merupakan ahli lembaga koperasi merangkap setiausaha jawatankuasa perdagangan di koperasi tersebut. Kes dipercayai berlaku sejak 2021 hingga tahun lepas. Terdahulu, media melaporkan seorang penolong pegawai tadbir kanan sebuah jabatan kerajaan negeri Terengganu dan isterinya ditahan oleh SPRM Terengganu kerana disyaki menyalahgunakan kuasa. Baik, kerajaan akan menyediakan dana tambahan sebanyak RM6 juta bagi meningkatkan pemerkasaan sosio-ekonomi usahawan mikro menerusi program iTekad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan itu sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan bantuan iTekad bagi tahun ini berjumlah RM10 juta, meningkat berbanding RM4 juta sebagaimana diperuntuk dalam Belanjawan 2023. Kalau dah berjaya dengan RM4 juta dana awalan dari Kementerian Kewangan, sebenarnya cakap Government Bank Negara tak perlu saya tambah 2-3 juta. It's nothing to them. I'm sure dengan keputusan catatan kejayaan satu, keduanya dengan andaian 20 bank yang daripada 11 jadi 20 tahun ini, kemudian dengan andaian ada lagi dana tambahan daripada Bank Negara, maka saya boleh tambah daripada 4 jadi 10 juta untuk tahun ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa lebih banyak institusi perbankan di Malaysia untuk menyertai inisiatif iTekad. Malah beliau berharap dalam tempoh beberapa bulan akan datang, angka tersebut dapat mencecah kepada 20 institusi perbankan berbanding hanya 11 ketika ini. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jalinan Kerjasama iTekad di Sasana Kijang di Ibu Negara. iTekad diperkenal Bank Negara Malaysia sewaktu pandemik melanda negara dalam usaha menangani keperluan kewangan usahawan khususnya golongan asnaf dan B40 bagi memulakan dan meneruskan kesinambungan perniagaan. Ia menggabungkan dana dermawan dan dana komersial dalam bentuk kewangan campuran untuk memberikan latihan berstruktur, modal permulaan dan pembiayaan mikro kepada segmen sasaran. Sementara itu, ekonomi digital Islam IDE berpotensi menjadi pemacu utama membangunkan industri dan bidang pertumbuhan baru di Malaysia dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil optimis IDE mempunyai potensi yang besar dari segi nilainya dan Malaysia mampu untuk menjadi jago dalam industri ini. Menurut Fahmi, keyakinan itu bersandarkan kepada kedudukan negara sebagai peneraju ekonomi digital dan ekonomi Islam selama ini. Katanya terdapat 3 potensi dalam industri IDE iaitu teknologi kewangan, gaya hidup dan halal. Justru pembabitan bersama usahawan sangat digalakkan bagi membolehkan industri IDE dapat dikembangkan. Potensi bagi sektor
ekonomi digital Islam ini sangat besar dan saya percaya dengan pengiktirafan 15 syarikat dengan status MD Tasriah yang telah diumumkan hari ini merupakan langkah pertama dan langkah kanan ke arah membangunkan sektor ekonomi digital Islam yang lebih mampan dan lebih cergas, berdaya saing dan mampu kita ekspor ke peringkat antarabangsa. Beliau ditemui media selepas melancarkan persidangan industri ekonomi digital Islam 2023 di Ibu Negara siang tadi. Mengulas lanjut, Fahmi berkata inisiatif IDE juga bakal menjadi pelengkap kepada ekonomi madani yang bekerjasama menggalakkan pembangunan ekonomi digital di Malaysia. IDE berdiri sebagai mercu tanda keterangkuman merangkumi Malaysia Madani sebagai visi untuk sebuah masyarakat yang saksama yang menyeru kepada pengagihan kekayaan dan sumber yang lebih adil. Selepas ini, cabaran luar biasa peserta hafazan Al-Quran. Alhamdulillah, bertemu kembali. Menghafaz Al-Quran menjadi impian setiap individu beragama Islam kerana banyak kelebihan dan ganjaran yang dijanjikan Allah. Namun menghafaz kitab suci itu bukanlah perkara mudah kerana ia memerlukan usaha keras dan pengorbanan masa. Bagi dua individu hafiz dan hafizah yang ditemui berita Al-Hijrah pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang sedang berlangsung di Ibu Negara ketika ini, masing-masing mempunyai cara tersendiri untuk menghafaz Al-Quran dengan baik dan sempurna. Bagi hafizah yang mewakili Malaysia, Dian Karisma Muhammad Japar, 18 tahun, menghafaz dan mengulang bacaan 12 hingga 15 juzuk sehari merupakan cara bagaimana beliau memastikan hafazannya kekal dan lancar. Satu hari biasa saya baca dalam 12 hingga 15 juzuk. Biasa khatam dalam 2, 3, 4 hari lah paling lama. Memang kena baca setiap hari. Kami memang di Ma'had tu pagi memang kelas. Pagi, tengah hari, petang, malam tu memang kelas. Mengaji dalam cuma kelas. Rehat dalam sejam, 2 jam gitu je. Untuk keluar solat, makan, tidur. Lain pula cara yang diterapkan oleh seorang peserta hafazan dari Australia yang juga merupakan guru hafazan dan bahasa Arab di Al-Furqan Islamic Center, Australia, Muhammad Ali Abdallah Abdul Kadir. Menurut beliau, di Al-Furqan Islamic Center, mereka mengajar kanak-kanak dengan kemahiran menulis dan membaca dalam bahasa Arab terlebih dahulu sebelum memulakan hafazan. هناك في أستراليا هي دولة لا تتكلم اللغة العربية. اللغة الأساسية هناك هي اللغة الإنجليزية، فأهم شيء بنهتم به هو تعليم اللغة العربية للطفل. تعليم اللغة ليست الكلام ولكن يعرف كيف يقرأ ويكتب. يبدأ بالحروف العربية الألف والباء حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يبدأ في دراسة قواعد اللغة العربية، الفتحة والكسرة والضمة وهذه الأشياء، ثم بعد ذلك يبدأ في القراءة، وعندما يقرأ ينتقل إلى المصحف، القراءة في المصحف، وبعد ذلك يبدأ يحفظ ويبدأ يتعلم الأحاديث ويتعلم الإسلاميات يعني. MTHQA yang bermula pada 19 Ogos lalu hingga 24 Ogos depan melibatkan dua kategori iaitu pertandingan tilawah Al-Quran serta hafazan Al-Quran 30 juzuk. Sementara itu, kemeriahan di WTC diteruskan dengan hari keempat Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa atau MTHQA kali ke-63 pada malam ini. Bagi kategori hafazan, saingan telah pun selesai semalam dengan penyertaan 36 peserta dari 29 negara. Manakala acara tilawah pula telah menampilkan persembahan 20 peserta setakat malam semalam. Jadi ketika ini wartawan Nur Zatil Husna Zaharul Lail di WTC telah bersedia untuk melaporkan perkembangan hari keempat MTHQA. Jadi jika telah bersedia, silakan Husna. Terima kasih Nazirah di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah, cukup meriah. Itu yang saya boleh gambarkan keadaan di Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur yang mana berlangsungnya Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran atau MTHQA peringkat antarabangsa kali ke-63 untuk hari keempat. Jadi pada malam ini pastinya yang menjadi tumpuan adalah persembahan wakil Malaysia yang merupakan peserta OKU penglihatan iaitu saudara Muhammad Qayyim Nizar bin Sarimi.
Jadi apa yang uniknya, beliau akan mempersembahkan bacaan tilawah dan tarannumnya dengan menggunakan Al-Quran Braille. Jadi kita doakan supaya beliau dan 7 lagi para peserta lain dapat mempersembahkan bacaan mereka dengan cemerlang dan baik pada malam ini. Jadi para penonton, pertandingan tilawah dan menghafaz Al-Quran ini bukanlah medan untuk mempersembahkan bacaan Al-Quran semata-mata, tetapi untuk kita penonton mengambil ibrah dan tadabbur juga. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada slot ibrah dan tadabbur setiap kali selepas peserta selesai mengalunkan bacaan mereka. Jadi bersama kita sekarang salah seorang pentadabbur iaitu Ustaz Muhammad Haridi Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang apa khabar? Alhamdulillah, baik khair. Terima kasih kerana bersama kami. Baik Ustaz, kenapa dalam majlis tilawah seperti ini perlunya slot ibrah dan tadabbur? Masya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang majlis tilawah peringkat antarabangsa maupun kebangsaan, ia bukan semata-mata tilawah sahaja. Tetapi yang paling penting adalah untuk kita mendapat pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan. Maka slot ibrah ini walaupun dia pendek tapi penting Ustaz. Durasinya hanya tempoh 2 minit sahaja. Tetapi ia mengandungi satu perkara yang penting daripada 5 ke 10 ayat yang dibacakan, apakah pengajaran yang diambil. Jadi slot ibrah ini pemilihan ayat menggunakan teknologi tinggi, persembahan yang santai. Maka mudah-mudahan slot ini boleh menjadi penguat kepada slot bacaan qari dan qariah peringkat antarabangsa lah. Okey, baik Ustaz. Jadi mungkin boleh maklumkan atau sedikit nasihat kepada penonton mengapa pertandingan seperti ini perlu disaksikan umat Islam khususnya di Malaysia. Apa kebaikannya? Sejak tahun 1961, Malaysia telah menjadi tuan rumah Majlis Tilawah Peringkat Antarabangsa. Pelbagai inovasi, penganjuran dan persembahan telah dibuat. Kalaulah penonton netizen bertanya, tak standard, tak prestige, apa lagi nak dimahukan? Dewan yang sebesar ini, audio yang begitu hebat, visual yang sangat menarik, menggunakan LED sepenuhnya dan augmented reality. Maknanya kalau kita tonton setanding dengan program-program bertaraf antarabangsa. Apa lagi yang penonton mahukan? Semua telah ada. Cuma satu saja Husna. Sokongan daripada seluruh umat Islam. Dengan sokongan inilah yang akan memberi nilai tambah kepada kualiti penganjuran Majlis Tilawah Quran peringkat antarabangsa. Okey, baik Ustaz. Jadi bagaimana respon penonton yang menyaksikan slot ibrah ini Ustaz? Alhamdulillah, macam dah jadi pertandingan ibrah bukan pertandingan Majlis Tilawah. Respon yang sangat positif. Mereka kata Alhamdulillah, jadi dapatlah faham apa yang peserta bacakan tadi. Dan dengan teknologi yang menarik juga, itu menambah nilai lah. Jadi mudah-mudahan ia memberi sokongan kepada persembahan ibrah insyaAllah. Okay. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Baik para penonton, berbaki kurang 3 hari lagi untuk kita sama-sama menonton dan mengimarahkan Majlis Tilawah dan Mahfaz Al-Quran kali ini. Jadi bagi yang berdekatan, jangan lupa datang dan sama-sama mengimarahkan Majlis Tilawah dan Mahfaz Al-Quran kali ini. Jadi bagi yang tidak berkesempatan, jangan risau. Anda boleh menonton MTHQA menerusi siaran langsung di TV Al-Hijrah. Jadi baik, saya kira itu sahaja laporan lintas langsung saya dari Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan setugas, silakan Nat. Baik, terima kasih Husna langsung dari WTC. Kita ke laporan seterusnya. Wabak batuk kokol atau petasis yang berlaku di Rompin terkawal dan tiada kes baru dikesan buat masa ini. Perkara itu disahkan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKP Datuk Dr. Nur Azimi Yunus yang pada masa sama turut mendesak orang ramai menghentikan sebarang bentuk penyebaran berita palsu berkait wabak berkenaan. Menurut Datuk Dr. Nur Azimi, rantaian sesuatu wabak boleh dikatakan putus sepenuhnya jika tiada kes baru berlaku dalam tempoh 2 minggu daripada kes terakhir dikesan. Andai kata tidak ada kes terbaru yang kita kesan 14 hari selepas kes yang terakhir, jadi kita jangkakan wabak petasis di kampung bahagia ini akan tamat pada 29 Ogos 2023. Jadi akhirnya saya ingin memberitahulah atau meminta kepada semua netizen supaya tidak memberikan ataupun tidak menokok tambah kenyataan-kenyataan yang sepatutnya tidak berlaku, kenyataan-kenyataan yang keterlaluan seperti berlaku wabak yang besar di Rompin, tak boleh datang ke Rompin, jangan datang ke Pahang, Pekan dan sebagainya. Saya rasa kenyataan itu ditokok-tokok tambahkan.
Sebelum ini, itulah di media sosial yang mendakwa penyakit tersebut menjadi ancaman yang lebih teruk selepas wabak COVID-19 dan orang ramai dinasihatkan agar tidak datang ke daerah Rompin bagi mengelak dijangkiti penyakit berkenaan. Kenyataan berbau negatif dikongsi netizen selepas satu notis makluman pengisytiharan wabak pertasis yang dikeluarkan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Rompin bertarikh 14 Ogos lalu. Datuk Dr. Nur Azimi memaklumkan kes di Rompin itu berlaku kepada 3 individu dalam satu keluarga di Kampung Bahagia Rompin. Jelasnya menjadi amalan pihak kesihatan melabelkan sebagai wabak sekiranya terdapat 2 atau lebih kes sama dalam satu lokaliti. Tambah Datuk Dr. Nur Azimi, selepas 3 individu disahkan dijangkiti penyakit tersebut, pihaknya telah menjalankan pemeriksaan tapisan lebih 370 individu. Namun tiada kes baru dikesan. Kerjasama dua hala antara TV Al-Hijrah dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam dilihat berupaya mengubah persepsi segelintir masyarakat terhadap pengertian kebebasan hak asasi manusia yang selama ini disalah tafsir. Ia berikutan kefahaman berkenaan hak asasi itu kurang difahami dengan tepat dan boleh terkeliru dalam kalangan masyarakat. Menurut Pesuruhjaya Suhakam bagi Pendidikan dan Promosi Datuk Muhammad Nordin Ibrahim, dengan adanya kerjasama bersama agensi media khususnya TV Al-Hijrah, pelbagai latihan dapat dikongsi bersama dalam menjayakan usaha untuk mendidik masyarakat memahami konsep sebenar hak asasi manusia secara menyeluruh. Jadi kunjungan kami ke TV Hijrah pada hari ini adalah untuk melihat potensi-potensi untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia itu sendiri. Sebab hak asasi manusia ini sangat dekat dengan masyarakat sebenarnya. Semua ada terkait dengan manusia kan. Hak asasi manusia ini sangat luas dalam untuk menjaga kebebasan beragama, menjaga maruah dan sebagainya lah. Ya, kita harap persepsi masyarakat terhadap Suhakam dan human rights itu sendiri akan dapat kita dapat pemahaman yang baiklah dengan adanya pihak media yang sudi bersama dengan kita untuk kolaborasi. Jelasnya antara isu yang akan menjadi keutamaan menerusi kerjasama dua hala ini adalah isu kanak-kanak, pelarian, agama dan kesihatan. Dalam pada itu, meskipun sering disalah erti oleh setengah pihak, Datuk Muhammad Nordin memaklumkan peranan, tanggungjawab dan tindakan Suhakam dalam berdepani pelbagai isu adalah sentiasa berpandukan kepada perlembagaan negara. Beliau berkata demikian selepas berkunjung ke TV Al-Hijrah petang tadi. Meraihkan kunjungan delegasi Suhakam itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Namansi Haris. Pertempuran rakyat Palestin dengan penceroboh petugas media antara yang cedera. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 8 rakyat Palestin termasuk seorang petugas media dilapor cedera dalam pertempuran dengan entiti penjajah Israel di Gaza. Insiden berlaku ketika ratusan rakyat Palestin berhimpun di sempadan yang memisahkan Gaza dengan wilayah yang dijajah bagi mempertahankan kedudukan Palestin di tebing barat. Hamas memberitahu serangan semalam ke atas penceroboh di Hebron adalah reaksi balas ke atas projek-projek penempatan haram oleh Israel. Hamas melaporkan operasi ke atas penjajah akan berterusan hingga tidak lagi berlaku projek penempatan haram dan pencerobohan. Sejak awal tahun ini, siri keganasan di tebing barat memuncak, malah reaksi balas turut dilakukan oleh rakyat Palestin ke atas penceroboh Yahudi. Penceroboh turut melakukan serangan menggila ke atas komuniti Palestin setempat. Sabtu lalu, 2 individu dari kalangan penjajah mati ditembak di Huwara, sekaligus menyaksikan pihak Zionis Israel melancarkan operasi memburu penyerang yang membunuh kedua-duanya. Tebing barat adalah wilayah Palestin yang dihuni hampir 3 juta rakyat, manakala hampir setengah juta penceroboh turut menduduki wilayah berkenaan yang diklasifikasikan sebagai wilayah haram diduduki oleh undang-undang antarabangsa. AFP melaporkan keganasan Zionis ke atas rakyat Palestin sejak awal tahun ini mengakibatkan sekurang-kurangnya 218 nyawa melayang. Baik di Pakistan, 6 kanak-kanak dan 2 orang dewasa berdepan detik cemas selepas tersangkut pada ketinggian 365 meter akibat wayar kereta kabel yang mereka naiki terputus.
Mangsa tersangkut sekurang-kurangnya 5 jam disebabkan kerja menyelamat yang sukar kerana ketinggian kereta kabel serta kawasan yang berbukit. Kejadian berlaku di wilayah pergunungan terpencil di Khyber Pakhtunkhwa. Difahamkan kereta kabel itu dikendalikan secara persendirian oleh seorang penduduk di situ untuk mengangkut penduduk merentasi sebuah lembah yang dalam kerana tiada jalan atau jambatan. Dalam kejadian kira-kira 8 pagi waktu tempatan itu, mangsa kanak-kanak yang tersangkut dilapor dalam perjalanan untuk ke sekolah. Salah seorang pelajar itu turut pengsan selepas lama tergantung di udara. Penduduk yang menyedari kejadian tersebut telah berhubung dengan pihak berkuasa dan helikopter digunakan untuk kerja menyelamat. Namun ia mengambil masa kerana perlu dilakukan secara berhati-hati bagi memastikan kedudukan kereta kabel kekal dan tidak terjatuh. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra hari ini dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun oleh Mahkamah Agung Thailand. Hukuman tersebut berkaitan 3 kesalahan yang disabitkan ke atas Thaksin dalam kes yang dibicarakan tanpa kehadiran pemimpin itu sebelum ini. Thaksin yang 15 tahun hidup dalam buangan kembali semula ke Thailand hari ini. Selepas mendarat di lapangan terbang Don Muang pada 11 pagi, beliau kemudian dibawa ke Mahkamah Agung bagi mendengar hukuman yang dikenakan ke atasnya. 3 pertuduhan yang disabitkan ke atas Thaksin adalah berkaitan dengan bekas syarikatnya Shincorp, berkaitan pinjaman bank dan kes berkaitan loteri. Hukuman ke atas Thaksin dibuat beberapa jam sebelum Parlimen Thailand mengundi untuk memilih Perdana Menteri baharu. Perkara itu menyebabkan timbul dakwaan yang mengaitkan kepulangan Thaksin bermotif politik, namun ia dinafikan anaknya. Thaksin yang berkhidmat sebagai Perdana Menteri dari 2001 hingga 2006 hidup dalam buangan sejak 2008. Pemimpin berusia 74 tahun itu menghabiskan sebahagian besar masanya di Dubai selepas kerajaannya digulingkan dalam rampasan kuasa tentera. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan Jurubahasa Isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.